Kita akan bicarakan tajuk yang penting dalam sejarah agama Kristian. Kisah bagaimana Jesus mati di tiang salib. Ia merupakan satu insiden ataupun peristiwa yang cukup penting dalam agama Kristian. Daripada faham yang inilah akhirnya timbul akidah Trinity. Kisah bagaimana Jesus disalib mengikut fakta yang dijelaskan sendiri oleh Bible. Sejauh manakah kebenaran mengikut dakwaan orang Kristian bahawa Jesus telah pun mati di tiang salib berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti daripada Bible itu sendiri. Sepanjang kajian yang dibuat oleh para ilmuwan Kristian, mendapati walaupun insiden ini merupakan insiden yang paling penting dalam sejarah agama Kristian, namun demikian terdapat banyak percanggahan-percanggahan yang ada dalam sepanjang peristiwa pensaliban Jesus. Dan percanggahan ini menjadi persoalan. Sejauh manakah kebenaran peristiwa ini? Apakah ia adalah peristiwa yang benar-benar berlaku? Ataupun ia adalah merupakan satu rekaan pemalsuan sejarah yang berlaku tentang Jesus itu sendiri. Mari kita lihat beberapa percanggahan-percanggahan yang berlaku di dalam Bible yang menjadi persoalan di kalangan ilmuwan Kristian sendiri tentang fakta-fakta ini, bagaimana boleh wujudnya percanggahan. Percanggahan yang pertama, kita lihat apakah percanggahan yang pertama. Siapakah orang yang membawa palang ataupun palang yang digunakan untuk mensalib Jesus? Menjadi amalan biasa, mereka yang akan disalib perlu membawa palang dan tiang cross ataupun salib. Diberitakan bahawa Jesus disalib di Bukit Golgotha ataupun dikenali dalam bahasa Melayu sebagai Bukit Tengkorak. Golgotha dalam bahasa Hebrew bermaksud Bukit Tengkorak. Dan disitulah Jesus mati di tiang salib. Persoalan yang pertama yang timbul ialah, siapakah yang bertanggungjawab membawa palang salib yang digunakan untuk menyalib Jesus? Yang menjadi amalan biasa ialah orang yang hendak disalib perlu memikul sendiri palang salib tersebut. Ini salah satu bentuk penyiksaan yang dilakukan ke atas orang yang nak disalib, di mana ia satu bentuk penghinaan, penyiksaan, sehinggalah akhirnya beliau mati di tiang salib. Namun, yang menjadi permasalahan di sini ialah adanya percanggahan. Siapakah yang membawa palang salib untuk Jesus? Apa yang dicatatkan dalam Mark, Matthew dan Luke menyatakan bahawa ada orang lain yang bernama Simon, berasal daripada Karen, yang membawa palang salib untuk Jesus. Manakala dalam John menyatakan bahawa Jesus sendiri yang membawa palang salib tersebut. Kita perhatikan ayat-ayat ini. Dalam Luke chapter 23 ayat 25 hingga 26 dijelaskan bahawa dan dia, yakni Pilate, melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara kerana pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Jesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Pilate adalah pemimpin kerajaan Roman Empire ketika itu yang memerintah kawasan di mana Jesus ditangkap. Sebab itulah disebutkan nama Pilate, dan Pilate lah yang bertanggungjawab memerintahkan tentera-tenteranya menangkap Jesus setelah orang Yahudi meyakinkan kepada Pilate bahawa Jesus adalah pengkhianat yang mengaku sebagai King of the Jew. Ini semua perancangan yang dilakukan oleh Judas, seorang pengkhianat yang merupakan salah seorang
anak murid Jesus. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-26. Ketika mereka membawa Jesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Keren, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Jesus. Ayat dalam Luke chapter 23 ayat yang ke-6 secara jelas bahawa mereka menahan Simon of Keren untuk mengangkat palang salib bagi Jesus. Berarti bukan Jesus sendiri yang mengangkat palang salib tersebut. Satu persoalan yang mungkin kita tertanya-tanya, bagaimana out of the blue Simon of Keren tiba-tiba boleh ditahan dan diperintahkan untuk mengangkat palang salib tersebut. Tetapi tidak mengapa kita menerima kenyataan ini, di mana dalam Luke menyatakan bahawa Simon of Keren yang bertanggungjawab untuk mengangkat palang salib untuk Jesus. Kita perhatikan dalam Matthew chapter yang ke-27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Keren yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Jesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgotha, artinya tempat tengkorak. Golgotha dalam bahasa Hebrew bermaksud tempat tengkorak, tempat di mana Jesus disalib mengikut fahaman orang Kristian. Sekali lagi dalam Matthew ini dijelaskan bahawa orang yang bertanggungjawab memikul palang salib Jesus ialah Simon of Keren. Kita lihat juga dalam Mark chapter yang ke-15 ayat 20 hingga ayat 22. Kemudian Jesus dibawa keluar untuk disalib. Setelah Pilate menyerahkan pada mereka, pada orang Yahudi, lalu Jesus dibawa keluar untuk disalib. Pada waktu itu, lalu seorang yang bernama Simon of orang Keren, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Jesus. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Jesus. Mereka membawa Jesus ke tempat yang bernama Golgotha, yang berarti tempat tengkorak. So, ketiga-tiga ayat ni daripada Matthew, Mark dan Luke menyatakan bahawa orang yang mengangkat palang salib untuk Jesus ialah Simon of Keren. Dan unit ini mereka menjelaskan, ataupun Gospel, Injil menjelaskan Simon of Keren mengangkat palang salib ini sampai ke tempat yang bernama Golgotha. Dan ia bercanggah dengan apa yang dijelaskan dalam John. Sebab di dalam John menjelaskan Jesus sendiri yang mengangkat palang salib tersebut sampai ke Golgotha. Ini gambaran. Tuan-tuan boleh tengok di sini gambaran ilustrasi. Inilah Simon of Keren. Manakala Jesus di hadapannya berjalan, Jesus dibawa ke tempat pensaliban, dan Simon of Keren yang bertanggungjawab untuk memikul palang salib ini. Perhatikan di kepala Jesus ini dipakaikan mahkota yang dibuat daripada duri. Kita akan jelaskan kemudian. Perhatikan pula apa yang dijelaskan oleh John. John chapter yang ke-19 ayat yang ke-16 hingga 18. Then Pilate handed Jesus over to them to be crucified. So they took charge of Jesus. He went out carrying his cross and came to the place of skull, as it is called in Hebrew. It is called Golgotha. Then they crucified him, and they also crucified two other men, one on each side with Jesus between them. Setelah Pilate menyerahkan Jesus kepada mereka untuk disalib, lalu mereka membawa Jesus keluar, carrying his cross, dan Jesus membawa sendiri salibnya. Carrying his cross, Jesus membawa sendiri salibnya, and came to the place of the skull.
dan pergi ke satu tempat yang dinamakan Bukit Tengkorak. As it is called in Hebrew, Golgotha. Apa yang dipanggil dalam bahasa Hebrew ialah Golgotha. Golgotha dalam bahasa Inggeris, the place of skull, ataupun Bukit Tengkorak. There they crucified him, and they also crucified two other men, one on each side, with Jesus between them. With Jesus between them. So, apa yang dijelaskan kat sini, di Bukit Tengkorak itulah mereka mensalib Jesus bersama dengan dua orang lelaki lain. Dan Jesus berada di tengah-tengah di antara dua orang ini. So, apa yang saya nak gambarkan dalam ayat ni menjelaskan bahawa Pilate menyerahkan Jesus kepada mereka dan mereka membawa Jesus keluar daripada tempat penghakiman dengan Jesus membawa sendiri palang salibnya sampai ke Bukit Golgotha, dan di sanalah Jesus disalib bersama dengan dua orang yang lain. So, ayat ni menjelaskan bahawa Jesus sendiri yang bertanggungjawab mengangkat palang salib. Dan sini perhatikan bagaimana Jesus sendiri, gambar ilustrasi Jesus sendiri yang mengangkat palang salib tersebut. Berbanding gambar yang pertama yang saya tunjukkan kepada anda sebelum tadi, bahawa Simon of Kyrene yang bertanggungjawab mengangkat palang salib tersebut. So, persoalan yang timbul di sini, siapakah sebenarnya yang mengangkat palang salib tersebut? Sama ada Simon of Kyrene ataupun Jesus sendiri yang mengangkat palang salib sampai ke Bukit Golgotha. Bukankah adanya percanggahan yang jelas di sini, di mana Matthew, Mark dan Luke menyatakan bahawa Simon of Kyrene yang membawa palang salib untuk Jesus, sedangkan dalam John menjelaskan bahawa Jesus sendiri yang mengangkat palang salib tersebut. Ini percanggahan yang pertama yang dapat kita perhatikan dalam proses pensaliban Jesus.